Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Terlebih dahulu terima kasih kepada yang berbahagia pengerusi majlis yang juga Imam Eksekutif Al-Fadhil Ustaz Muhammad Zahir, yang Ustazah hormati yang berbahagia Tuan Syarifuddin bin Muhammad Ali, pengerusi Eksekutif Masjid Al-Mawaddah, yang Ustazah hormati yang berbahagia Tuan Saiful Bahari, naib pengerusi Masjid Al-Mawaddah, yang Ustazah hormati Al-Fadhil Ustaz Muaz Abdullah, pegawai pembangunan keluarga Masjid Al-Mawaddah, yang Ustazah kasihi yang berusaha Puan Fatimah binti Abdul Rahim, Ketua Biro Muslimah Masjid Al-Mawaddah, seterusnya seluruh ahli jawatan kuasa Masjid Al-Mawaddah, para asatizah, guru-guru, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua tuan-puan? Sihat ya semua? Boleh dengar suara Ustazah? Dengar kuat ni? Kena kuatkan lagi. Ya, ini je yang boleh Ustazah punya suara. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada malam ini dengan izin Allah dapat kita bersama-sama dalam rumah Allah yang diberi nama Masjid Al-Mawaddah. Ustazah percaya jamaah Masjid Al-Mawaddah ini penuh dengan mawaddah wa rahmah. Nampak tu muka-muka penyayang pengasih tu. Betul tak tuan-puan? InsyaAllah betul ya, perasan. Ya, insyaAllah ya, tak apa, betul lah. Ya, Alhamdulillah dapat sama-sama tuan-puan dan Ustazah kira ini adalah silaturahim kita. Ana ukhtukum fil Islam wa uhibbukum fillah. Ya, Ustazah adalah saudara tuan-puan seakidah, seagama, dan Ustazah mengucapkan jutaan terima kasih kepada Masjid Al-Mawaddah kerana sudi menjemput Ustazah pada malam ini yang insya-Allah kita nak manfaatkan tuan-puan. Ya, pertemuan kita pada malam ini tuan-puan sebagai satu pertemuan anak beranak kita, keluarga besar kita sebagai umat Islam yang agama ini tertegak dengan an-nasihah, saling nasihat menasihati, saling ingat mengingat, saling tegur menegur. Sudah barang pasti yang di hadapan tuan-puan ini bukan yang terbaik, tapi persamaan kita apa dia tuan-puan? InsyaAllah kita sama-sama nak jadi baik. Ustazah perkenalkan diri terlebih dahulu. Ini adalah kali pertama Ustazah sampai. Ya, walaupun sudah bertahun-tahun juga Ustazah datang ya ke Singapura, tapi di Masjid Al-Mawaddah ini adalah kali yang pertama. Ya, jadi mungkin kenal tak kenal kan. Ya, jadi Ustazah perkenalkan dirilah. Orang tua-tua cakap tak kenal maka tak cinta. Kalau dah kenal boleh jadi apa? Besan. Ya, insya-Allah. Tuan-puan sekalian, Ustazah anak jati kelahiran satu negeri di Malaysia, iaitu Negeri Sembilan, negeri paling banyak. Ya, Negeri Sembilan, anak pasangan guru agama. Ya, ayah Ustazah Ustaz, maknya Ustazah. Anak kelima daripada 6 orang adik-beradik, ke-6-6nya dihantar sekolah berorientasikan pendidikan agama. Ustazah belajar dulu tuan-puan peringkat sarjana muda Bahasa Arab dan Pengajian Islam di Yarmouk University Jordan.
Kemudian balik tahun 1998, datanglah perasaan nak kahwin. Alhamdulillah bertemu jodoh orang Malaysia lah, ya, daripada Kota Baru, Kelantan. Kemudian sambung pengajian di peringkat sarjana dalam bidang dakwah dan pembangunan insan. Bekerja sebagai pensyarah kanan di Universiti Teknologi Malaysia, Jalan Semarak, Kuala Lumpur. Kemudian sambung pengajian dalam bidang kedoktoran, bidang doktor falsafah. Bidangnya adalah psikoterapi Islam, kejiwaan Islam. Ya, dan hasil perkahwinan selama kurang lebih 21 tahun. Alhamdulillah, Allah mengurniakan 8 orang cahaya mata. Ya, ada 4 pasang. Alhamdulillah. Yang sulung umur 20, yang bongsu. Suami tak setuju cakap bongsu, tapi pada ustazah dah tu. Ya, yang last sekali umur 10 tahun. Ya, alhamdulillah. Itu sedikit sebanyak pengenalan diri ustazah. Mudah-mudahan pada malam ini dapat ustazah memberi sedikit. Ini bukan nak belajar tuan-puan. Ustazah percaya tuan-puan dan puan-puan di hadapan ustazah kaya pengetahuan, kaya pengalaman. Tapi malam ini kita nak sama-sama berdiskusi, sama-sama mengingatkan balik semula. Ya, ustazah pun barangkali lupa. Dengan jalan berceramah, Allah ingatkan ustazah. Ya, tuan-puan juga barangkali lupa. Dengan jalan datang dengan tazkirah dan syarahan, insya-Allah kita akan diingatkan balik oleh Allah Azza wa Jalla. Apa tajuk kita malam ni, puan? Kita tak kisahlah tajuk apa ustazah, asalkan saya jumpa ustazah. Ya, ada juga orang datang ceramah, tak tahu pun tajuk aku. Tajuk apa kak malam ni? Apa tajuk kita malam ni? Betul ke nak buat kek, nak buat kuih macam Ustaz Imam kita cakap tadi? Kalau nak suruh ajar buat kuih, ustazah betul-betul salah orang ni. Kalau nak ajar buat kuih, ni memang confirm salah orang. Ustazah cuma pandai makan kuih je. Ya, kalau dekat Singapura, kuih yang ustazah suka, nak tahu apa? Ni kalau sempat ni boleh cari malam ni. Onde-onde. Betul ke tak ustazah? Kek onde-onde. Ya Allah, suka je. Tanya ustazah, pandai tak buat? Tak pandai langsung. Lagi suka makan apa? Tulang merah. Hampir tiap-tiap kali datang Singapura, macam satu kewajipan jugalah cari tulang merah. Tanya ustazah, pandai tak buat tulang merah? Cuba jawab puan-puan. Laju jawab tak pandai memang tak pandai. Tapi insya-Allah malam ini bukan itu yang kita nak bincangkan. Yang kita nak bincangkan tajuknya ialah bagaimana acuan, begitulah kuihnya. Bukan cakap pasal kuih, bukan cakap pasal acuan. Tapi hari ini sempena dengan pembangunan keluarga, kita nak bercakap tentang soal keibubapaan, tentang soal kekeluargaan, tentang soal anak-anak didik dalam keluarga kita. Kalau kita gunakan bahasa Inggeris, tuan-puan sekalian, ada beberapa perkataan ataupun ayat yang hampir sama erti, sama maksud dalam konteks yang kita nak sebut. Antaranya ialah like father. Tahu tak apa? Ya, like father, like son. Lagi apa lagi? An apple never falls far from its tree. Ya. Kalau namanya buah apple, jatuhnya pun bawah pokok apple. Tak mungkin buah apple jatuh bawah pokok durian. Datang dari mana apple sebiji? Sedangkan semua itu adalah kebun durian. Dan kalau dalam bahasa Melayu, lagi satu ungkapan adalah anak borek, bapak borek. Ya, ini ustazah dah lain, tukar berpandai kan. Bapak borek. Tadi tu sengaja nak tengok tidur ke tidak.
Ya, alhamdulillah tak tidur lagi ya, tak awal-awal tidur dah. Ya. Bapak borek, anak rintik. Tuan-puan setuju tak anak-anak kita mengikut acuan ibu bapanya? Nak tanya tu dulu. Siapa tak setuju angkat tangan. Mari kita settle bab ni dulu. Setuju atau tidak? Yang setuju angkat tangan. Tinggi-tinggi. Ya. Muslimin seorang pun tak setuju. Ini lagu mana? Ya ke semua ni bujang teruna ni? Tak ada anak ustazah, belum kahwin. Ya, confused ni. Siapa setuju anak-anak kita ikut acuan ibu bapa? Angkat tangan tuan-puan. Hampir 80% kalau tanya ustazah akan bersetuju. Walaupun di sana mungkin ada faktor-faktor yang lain. Mungkin ada faktor persekitaran. Mungkin ada faktor ilmu, kemasukan ilmu pada anak-anak tadi. Mungkin ada faktor kawan-kawan. Tapi percayalah tuan-puan, Nabi telah sebut, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang dilahirkan, iaitu anak-anak kita. Di depan ustazah ada anak-anak kecil. Anak-anak besar pun ada. Ya, semuanya anak-anak belaka kan? Ya. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang dilahirkan yang namanya anak-anak dilahirkan dalam keadaan suci bersih. Macam kain putih. Fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Mak ayahnya. Bukan ustazah yang cakap, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah bersabda demikian. Fa abawah. Apa dia abawah? Ibu bapa dia lah yang mencorak. Masya-Allah. Tuan-tuan, anak-anak kita lahir tak kenal apa-apa lagi. Allahumma illa kitalah yang kenalkan anak-anak. Setuju atau tidak? Anak kita kenal kartun dari siapa? Maknya. Malah lagi pengat kes, anak kita lahir-lahir umur setahun 2 tahun dah kenal hantu. Agak-agak ada tak Cik Timah rumah sebelah datang kenalkan anak kita dengan hantu? Atau mak ni yang guna bahasa Fa'abawah. Mak ayah. Sebelum kita tuding jari pada yang lain-lain tuan-tuan, lebih manis, lebih baik, lebih positif, kita tuding jari pada diri kita sebagai ibu bapa. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, mari kita lihat bagaimana hebatnya ibu-ibu pada zaman dahulu sebagai contoh. Tuan-puan pasti kenal dengan nama besar seorang tokoh ulama, iaitu Imam Asy-Syafi'i. Ustazah percaya semua dalam masjid ini pernah dengar nama Imam Asy-Syafi'i. Malah sebahagian dari besar daripada kita umat Islam di Asia Tenggara, ia bermazhab dengan mazhab Syafi'i. Ibu Imam Syafi'i, tuan-puan sekalian, ibu Imam Syafi'i, bila nak menyusukan anaknya yang namanya Imam Syafi'i ini, dia pastikan menyusukan anaknya dalam keadaan berwudu. Macam mana puan-puan? Ingat balik anak-anak kita dulu. Ambil wudu tak bila nak bagi minum susu? Ambil wudu tak tuan-puan? Ke rasa menyesal rasa nak beranak lagi ni? Ustazah, saya rasa nak beranak lagi lah ustazah. Ustazah masa dengar dan masa baca pun tuan-puan riwayat kisah hidup tu, saya kata Masya Allah. Ya, sebab apa? Kerana ibu Imam Asy-Syafi'i meyakini menyusukan anak-anak adalah satu ibadah. Dan bila ia satu ibadah, alangkah baiknya kita buat dalam keadaan berwudu. Itu ibu Imam Syafi'i. Kita nyusukan anak sampai tengok Hindustan. Ya, kena pula cerita sedih.
Cerita sedih, menangislah tengok cerita Hindustan. Anak tu confused. Ini air apa ni? Ya, rupanya air mata mak dia. Jangan kata nak berwuduk tuan-puan, malah menyusu dalam keadaan berhibur. Tengoklah anak kita pula macam mana. Itu contoh. Sufyan Ats-Tsauri, seorang ulama terkemuka. Sufyan Ats-Tsauri, bila Sufyan nak belajar, kena cari guru jauh sana sini, memerlukan kepada belanja perjalanan, memerlukan kepada belanja untuk belajar dan sebagainya. Sara hidup, ayah sudah tidak ada, si ibu bekerja. Si ibu bekerja sebab nak memastikan untuk anak-anak belajar, untuk anak-anak sara hidup, untuk anak-anak makan minum, mesti daripada rezeki halal dan tayyibah. Si ibu bekerja. Dengarkan nasihat ibu Imam Sufyan Ats-Tsauri. Dia kata, wahai anak endaku, wahai anak endaku, tolong pastikan tiap-tiap 10 ayat yang kamu belajar. Tolong nak pastikan tiap-tiap 10 ayat yang kamu belajar, tengok kesannya pada hati kamu. 10 ayat kamu. Bukan ceramah 1 jam. Bukan kuliah 2 jam setengah. 10 ayat yang kamu belajar, wahai anakku, tolong pastikan kesan ilmu itu pada hatimu. Lihat 3 perkara, wahai anakku. Pertama, lihat sejauh mana takutnya kamu kepada Allah. Ibu main peranan. Yang kedua, lihat wahai anakku, sejauh mana bertambahnya ketenangan dalam hidup kamu dengan 10 ayat yang kamu belajar. Dan yang ketiga, lihat wahai anakku, sejauh mana bertambahnya kemanisan, ketaatan hidupmu kepada Allah dan Rasul. Kalau kamu belajar 10 ayat, tidak bertambah 3 keadaan, mak sebagai orang yang bekerja mencari rezeki yang halal kepada kamu, mak akan reflect kepada diri mak, apakah yang mak berikan kepada kamu bukan sesuatu yang thayyibah, bukan sesuatu yang baik. Masya Allah, tabarakallahu ahsanul khaliqin. Pernah tak kita nasihat anak kita macam tu, tuan-tuan? InsyaAllah balik kita nasihat ya. Itu ibu kepada Imam Sufyan Ats-Tsauri.